Signal tak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzaudin bin Selamat bersama anda dalam Fokus Risda. Fokus pada hari ini akan membawa para penonton sekalian meninjau lokasi tanaman getah dalam daerah Kota Tinggi, menelusuri kebimbangan segelintir kebun kecil di sana yang mempunyai pokok getah tua yang hampir usia untuk ditebang. Mereka tiada pendapatan lain selain dari hasil getah yang dijual kepada peraih tempatan. Sebuah kumpulan KAK Risda daerah Kota Tinggi Johor Bahru yang dinamakan SCAM diterajui oleh Encik Azli bin Ahmad selaku pegawai Risda Kota Tinggi yang bertindak selaku fasilitator bersama 4 anggotanya telah mengenal pasti satu masalah kebun kecil getah tua dan cuba berusaha menanganinya dengan mengambil langkah menginovasi satu penyelesaian agar kemulut masalah tersebut dapat diaplikasikan dengan berkesan. Projek ini mempunyai kaitan secara langsung dengan model perancangan strategi Risda MPSA 2016 hingga 2020 yang memfokuskan teras kedua. SCAM telah mengambil pendekatan sebagai kaki tangan dan warga Risda. Penyelesaian dan permasalahan ini haruslah berpaksikan kepada 3 tunjang asas iaitu visi, misi dan objektif Risda. SCAM telah mengambil pendekatan bagi strategi penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tools yang diambil sebagai rujukan kumpulan. Dalam masa yang sama, SCAM telah menggunakan carta perbatuan untuk memastikan projek yang dirancang berjalan dengan lancar dan tersusun. Bagi langkah awal, SCAM telah mengadakan perbincangan dalam usaha untuk mendapatkan isu dan telah mengenal pasti beberapa masalah yang telah dicadangkan, di mana pemilihan masalah mestilah berkaitan secara langsung dengan kepentingan Risda iaitu kebun kecil. SCAM telah menggunakan 4 kaedah bagi menyenarai pendek permasalahan yang dihadapi oleh kebun kecil. Bagi langkah pertama, SCAM telah menggunakan kaedah brainstorming. Bagi kaedah kedua, SCAM telah menggunakan kaedah matrix. Bagi kaedah ketiga, SCAM telah menggunakan kaedah SMART. Dan bagi kaedah yang keempat, SCAM telah menggunakan kaedah analisis. Untuk makluman penonton sekalian, melalui data yang diambil dari sistem e-problem Risda Kota Tinggi telah mencatatkan 301 hektar kawasan getah matang dan 36.65 hektar iaitu 12% daripadanya berumur 20 hingga ke 40 tahun.
Kebanyakannya mempunyai kulit darah di bahagian atas panel yang tidak ditoreh dengan betul, sehingga telah memberi impak yang negatif kepada pendapatan mereka. Sebagai alternatif bagi mengawal situasi ini, RISDA telah menarik minat pekebun kecil untuk melakukan torehan menaik secara terkawal bagi memaksimalkan hasil pengeluaran getah mereka. Dari pemerhatian scam, berdasarkan maklum balas dari beberapa program pengembangan, scam mendapati kemelut dan masalah pekebun kecil getah ini wajar diberi perhatian yang serius. Dan sekarang, saya bawa penonton semua menyaksikan reaksi pekebun kecil getah berkaitan masalah yang mereka hadapi. Bersama saya, Muhammad dari Fokus RISDA, bagi mendapatkan reaksi berkaitan isu semasa yang dihadapi oleh pekebun kecil getah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Boleh saya duduk? Boleh silakan. Sebelum memulakan perbualan, boleh saya tahu Wak siapa nama? Nama saya Wak Saha. Oh, Wak Saha. Okey, saya daripada Fokus RISDA. Ingin bertanya kepada Wak, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Apakah masalah yang sering dihadapi oleh Wak sebagai pekebun kecil pada masa kini? Sebenarnya masalah getah ni banyak. Pertama sekali, sekarang ni harganya memang terlampau rendah. Harga RM2 saja. Sedangkan harga dulu sampai RM7. Tapi itu tak ada masalah lah. Memang harga global, memang rendah. Masalahnya sekarang ni, Wak yang pokok getah ni dah 20 tahun. 20 tahun Dah toreh, kanan kiri dah toreh, 150% dah habis. Tinggal yang atas saja. Cuma sekarang ni nak tahulah kan, kalau dapat tu ada satu agensi yang menerangkan kita macam mana nak dapat hasil yang lebih tinggi. Sekarang ni waktu toreh memang tak ada hasil. Hasilnya terlampau rendah. Nak makan pun tak cukup kadang-kadang. agensi seperti RISDA lah. Tu tuan suku Wartawan boleh mupas satu nanti. Okey. Inilah dia reaksi dan dilema yang dihadapi oleh para pekebun kecil masa kini. Ya, begitulah reaksi pekebun kecil getah menzahirkan keluhan dan keresahan di pokok-pokok getah yang sudah menghampiri usia tua. Keadaan ini bertambah parah apabila harga getah yang rendah dan tidak menentu. Ini mengambil kebimbangan para pekebun kecil kerana jika hal ini berterusan dan tidak dapat diatasi, kesannya pekebun kecil akan terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Scam telah memberi penekanan untuk mereka bentuk peralatan melaksanakan torehan menaik secara terkawal, secara yang lebih efisien dalam usaha untuk membantu pekebun kecil, khususnya yang mempunyai pokok getah tua berumur 20 tahun ke atas. Dengan mengatasi segala permasalahan tersebut, Scam telah menjalankan proses uji cuba sebagai usaha membantu mencari jalan penyelesaian bagi pekebun kecil. Scam telah menjalankan 4 proses uji cuba di 3 buah daerah, iaitu di Kota Tinggi, dan di Bandar Penawar. Cuba pertama, dengan menggunakan alat lakaran yang telah dicipta dari keping ambisi, Scam telah membuat semburan penandaan dan ianya didapati terbias keluar, dan ini telah merosakkan pelan lakaran penandaan torehan. Uji cuba ini gagal. Uji cuba kedua, menggunakan peralatan yang sama tetapi telah dinaik taraf dengan meletakkan bibir kiri dan kanan. Tetapi alat ini menjadi lebih berat dan ini mengganggu pergerakan penandaan oleh pekebun kecil. Uji cuba ini juga gagal. Uji cuba ketiga, tukar material asap pada PVC yang berdiameter 45 cm. Tetapi prototipe ini tidak menepati saiz pokok secara menyeluruh. Uji cuba ini juga gagal. Uji cuba keempat, mengambil pendekatan polimer plastik, ketiga paling kerap digunakan di dunia, fleksibel dari segi ketahanan dan kelenturan, berdiameter 65 cm
dan ianya bersesuaian dengan semua diameter pokok getah berumur 20 hingga 30 tahun dan ianya menepati saiz pokok getah secara menyeluruh. Uji cuba ini berjaya. Maka terhasillah Smart TNT. Dan sekarang mari kita dengar temu bual secara langsung bersama wartawan kami, bersama pekebun kecil yang telah menggunakan Smart TNT di lapangan. Bersama saya Muhammad Fokus Wisda langsung di lokasi bagi meninjau perkembangan semasa pekebun kecil getah. Bersama saya Wak Saha. Apa khabar Wak Saha? Khabar baik? Baik ya. Okey Wak, sihat Sekarang dah jumpa lagi kita Jumpa lagi, saya tengok Wak Saha hari ni ceria. Macam saya jumpa itu lain. Hari ni macam lebih baik ke sekarang? Alhamdulillah, sekarang ni pendapatan awak ni dah meningkat sikit. Dah meningkat. Ada orang daripada kerajaan, Jabatan Kerajaan telah memberi tunjuk ajar lah cara menoreh torehan naik tekawan. Yang mana dari mana? Oh ni dia, Smart TNT ni, produk yang dikenalkan kepada saya. Oh, ini. Apakah nama ni? Dia Smart TNT ni yang kita gunakan sekarang ni, teknik torehan menaik tekawan. Dan sekarang ni alhamdulillah hasil pun dah membangsakan lah. Jadi awak dah boleh lah nak belanja anak sekolah, dah boleh beli barang dapur sikit dan membantu. Alhamdulillah. Boleh dikatakan dapat menyelesaikan masalah pekebun kecil, betul Wak? Ya, betul. Okey, namanya Smart TMT. Ya. Okey, kita kembali ke studio. Terima kasih kepada rakan saya di lapangan. Ya, para penonton sekalian, setelah mendapat nasihat dari pihak Resda pada peringkat awal, Scan dan pekebun kecil telah memulakan projek dengan menggunakan kaedah skal konvensional dalam membuat penandaan torehan menaik dengan menggunakan 7 peralatan bagi membuat penandaan, di mana sukar untuk membawa skal peralatan untuk membuat pelan dakaran. Mengambil masa selama 2 hari untuk menyiapkan keseluruhan 500 pokok getah, dan ini sangat membuang masa dan memenatkan. Dengan menggunakan kaedah Smart TNT ini, proses lakaran menjadi lebih mudah dan pantas. Hanya menggunakan 3 peralatan sahaja. Kerja melakar mengambil masa hanya 4 jam 16 minit untuk 500 pokok getah tua. Ini sangat menakjubkan dan membuatkan pekebun kecil tersenyum lebar. Dan bagi memastikan pekebun kecil menggunakan Smart TNT ini dengan lebih berkesan, Scan telah membuat program bertemu pekebun kecil dan memberi tunjuk ajar kaedah serta khidmat nasihat secara berterusan. Program ini dilihat berjaya memupuk minat pekebun kecil daripada pelbagai lapisan umum terhadap teknologi terkini yang dihasilkan oleh Resda. Sehubungan itu, fokus Resda memaparkan keberkesanan kaedah Smart TNT ini berbanding kaedah konvensional. Scan yakin pelaksanaan Smart TNT ini boleh dijadikan aset negara sebagai teknologi Malaysia, di mana teknologi yang berkesan serta berkualiti antarabangsa sudah pasti menjadi rebutan bagi negara-negara keluar getah. Nilai komersial produk ini dijamin dari segi harga yang mampan untuk bersaing di pasaran, dan ia yang pasti dapat memberi pulangan yang sangat lumayan untuk pasaran di dalam dan di luar negara. Scan merumuskan dengan adanya produk ini akan dapat meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Malahan Smart TNT ini juga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara dari segi bekalan dan penghasilan latex yang masih dijana daripada pokok getah tua yang berumur 20 tahun ke atas. Sekian, saya Muhammad Izzaudin bin Selamat melaporkan dari Fokus Resda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan Scam tanya atas terciptanya TMT. Semua lelaki je. Okey, dari segi pemilihan masalah cantik dibuat step-stepnya. Adalah analisis 5.1H yang memang cantik lah. Okey, dari segi strategi segi penyataan sasaran tu pun dah faham kan, dah banyak kumpulan Kanada. Okey, sama juga dengan strategi penyelesaian. So itu boleh betulkan sendiri. Okey, pokok getah selepas 20 tahun ini untuk pemahaman saya sajalah.
dia punya kualiti susu memang sama saya, latex ya. Kualiti susu kita Kualiti sama, tapi Sama. penghasilan kurang. penghasilan kurang. Kalau dulu sebelum 20 tahun sehari boleh dapat satu mangkuk. Mangkuk. Kalau selepas 20 tahun dapat Mungkin mungkin 3/4 ke macam tu lah. Okay. Tapi kualitinya masih top lah, masih sama. Okey, dalam surat 9 ini saya tak faham sikit ayat ni. Rujuk Raja 1 ni. Saya baca ayat dia. Dengan menggunakan peralatan lama ni yang kos lebih kurang RM60, peralatan sekarang RM40. Okay. Dengan menggunakan peralatan lama, ia tidak tahan lama dan perlu dibeli setiap 2 tahun. Sedangkan dengan menggunakan kaedah Smart TMT, peralatan ini boleh digunakan berulang kali setiap 2 tahun. Itu saya tak faham. Maksudnya apa? Maksudnya peralatan yang lama itu maksudnya yang menggunakan kaedah konvensional yang pakai tadi, yang pakai talitir apa semua tu kan. Sebanyak 7 peralatan. Kalau kita dah pakai sekali dan Perlu dibeli 2 tahun sekali kena beli. yes, maksudnya kebarangkalian untuk hilang tu tinggi dalam lebih 80% barangkalian untuk hilang. Dan untuk membuat lagi sekali mungkin kita perlu membeli lagi. Tapi dengan menggunakan kaedah Smart TMT, Smart TMT, Smart ini boleh digunakan berulang kali ya, setiap 2 tahun. berulang. Kan setiap 2 tahun pula. Maksudnya kita ambil kebarangkalian kalau produk tu hilang ataupun rosak. Dan saya tambah sikit. Dia punya material PVC. PVC ni dari segi kalau di dunia ni produk ni memang diguna dengan luas sebab ketahanan dia. Dari segi ketahanan dia saya Setiap tak 2 tahun juga je kan? Setiap 2 tahun juga. Yang tadi pun setiap 2 tahun juga. Saya tahu lagi ya. Mana kentang ni, biasanya tuai menaik ni, kita ni semakin hari semakin meninggi. Okey. Ke atas. Jadinya dalam 2 tahun ni kita akan pindah ke sebelah, kanan sebelah. Maknanya benda itu kita gunakan 2 tahun. Kita tak perlu beli lagi, dah ada. Kalau kita konvensional, So maksudnya benda tu dah diguna berulang kali. Okey. Faham. Bila saya baca saya kurang faham ayat itu. Okey, dari buat menerang begitu baik sekali. Okey, satu lagi dalam surat 10 ini tenaga manusia. Okey, kenapa dulu kita memerlukan 3 orang Sebab dalam ni kita jimat kan. Sekarang seorang saja dengan menggunakan TMT, dulu 3. Kenapa sampai 3 orang dulu? Dalam menggunakan kaedah konvensional, Konvensional. saya bayangkan untuk memudahkan seorang kerjanya melakar, dan seorang lagi kerjanya untuk menoreh. Untuk menoreh, maksudnya setiap seorang dia ada tugas masing-masing. Saya anggarkan macam itu. Barulah kerja itu lebih efisien. Kalau dilaksanakan di estate-estate besar, di estate-estate besar, perlu menggunakan tenaga kerja yang ramai. Okey, untuk impak ini, penerangan tu saya rasa kena detailkan sikit. Sebab kita tak jelas tenaga manusia dulu 3, sekarang seorang. So tak jelas sangat. boleh tambah sikit apa? Ya? Boleh tambah sikit Tak tak? boleh. Tentang konvensional tu, biasanya kita guna tali. Okey. Kalau kita tengok belah-belah Negeri Sembilan banyak. Dia banyak guna tali sampai ke bawah. Maknanya tali tu, kita boleh pakai tali, kita ada tangga. Tangga tu nak ada orang pegang. Kalau tangga tak ada pegang, takutnya kita jatuh. Jadi seorang panjat, seorang pegang. Okey, lepas tu artinya seorang lagi bawa barang. Okey, so saya rasa kita patut buat macam tu juga. Ini konvensional, seorang buat apa, 3 orang. Ini sekarang TMT, seorang saja buat. Tak boleh nampak kan? Kita tak nampak kan. Bila baca-baca ni, tengok catapan biru ni satu, merah ni 3 orang. Tak jelas kan? So kalau kita buat yang harga tadi okeylah, cantik. Tenaga manusia ni je masa pun cantik. Kaedah lama, kaedah TMT kita nampak lah beza dia tu. So yang tenaga manusia ni kita tambah sikit yang tu supaya kita nampak dengan jelas kan. Okay, itu saja.
Yes. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Bis mangan weh? Yes. Bis yo. Ada yang kata jauh. Okey. Okey, TNT. Okey. Asalnya besi, patut tadi banyak kena beli semula pasal kena curi jual balik kan. Besi pun berat tu. Okey. Kemudian yang ni yang last lah. Ya, Las. Okey. Mana setiap satu TNT ni untuk ukuran selama 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Mana 24 lubang ke 18 lubang. 24 lubang. Ini 18 tu. 18. Sebab dia banyak motion. Pasal kata kalau yang final kan, kata 2 tahun, pasal Imam Buku dia kata 2 tahun. Yes. Jadi mesti ada 24 lubang lah untuk sebelah pokok. Depan pokok dan belakang pokok. Mana dah boleh pakai untuk 4 tahun lagi lah. Lepas 20 tahun penduduk. Jangka hayat ditambah lagi 4 tahun. Okey, tapi di sini dalam buku ni bahkan kalau bahagian teknikal penciptaan kena nyatakan dengan terperinci. Kat sini ada dikatakan berapa perincinya adalah berapa sentimeter, berapa yang setiap antara satu lubang ke satu lubang. Okey. Tetapi tidak ada pengesahan. Kenapa nak perlukan hanya berapa sentimeter untuk 1 bulan? Kalau kena suruh saya toril, saya 2 lubang untuk 2 minggu je. Pasal dia torihan menegak, untuk menolak, bukan menarik. Sondak. Dan pisau adalah pisau V. Okey, jadi kalau orang yang kurang mahir, dia akan tersondak ke dalam. Kan? Jadi patutnya kena beritahu ada cara aluran daripada lubang A ke lubang B. Kena ada tanda supaya penulis tidak akan melangkau kawasan yang sampai tahap maksima dia adalah selama 2 tahun. Jadi kena ada dalam hak kita, kena nyatakan. Walaupun kat sini ada kata satu torihan senipis duit shilling, tapi tak cakap duit shilling berapa sen. Kita katakan duit shilling 50 sen ke duit shilling 5 sen. Dia ukuran dia 5 mm. Kan? Jadi duit shilling 5 sen ke 50 sen. Nyatakan. Pasal apabila anda nak buat teknikal dan untuk membuat, sekali belum lagi data. Data kena ada kan? Okey. Kalau tak ada nanti dipertikaikan oleh pengguna. Bukan orang yang nak data tu. Oleh pengguna. Dia kata mesti tak cukup apa semualah. Supaya kita punya sistem, kita punya alatan tu dipanggil lebih kuat. Dan tolong tunjukkan di mana atas dan di mana bawah. Kalau orang tak faham, dia buat macam ni kan? Ke dia buat macam ni? Yes. Yang mana yang sebenarnya? Dia macam gini ke macam gini? Yang ni. Kena tanda lah. Ini atas. Supaya pengguna faham. Kadang-kadang kita sendiri pun, kadang-kadang pegawai yang baru ke pun, dia pun tak tahu nak mana tunjuk dah. Okey. Itu dari segi teknikalnya. Tapi anda mengatakan bahawa torihan selepas 20 tahun dengan menggunakan ini dia mendapatkan hasil yang banyak juga kan? Okey, ada tak data menunjukkan sebelum menggunakan TNT dan selepas menggunakan TNT? Ada data kan? Yang saya lakukan kat situ ada data untuk tempoh masa. Kita nak hasil tu, data hasil tu. Kalau sebelum gunakan ukuran TNT ni, main solo aja berapa kilo getah yang dapat dalam satu ekar. Kalau selepas gunakan TNT, berapa kilo dapat? Ada tak? Ada. Yang kami buat sebelum ni dia tak menjalankan
torehan menaik. Dan kami menyatakan di situ peningkatan daripada segi hasil daripada bulan 6 sampai ke bulan 9. Daripada bulan Jun hingga September penghasilan naik lah. Ya, sir. Nampak ada naik, ada turun lah. Ya, sir. Dia sebab di Johor musim hujan, jadi dia punya graf dia ada naik turun. Okey, ada pasal kat buku tak ada. Itu. Lepas tu saya tanya. Dia ada ni tak tahu lagi nak tambah kejap nanti keliru. Tak tahu lagi. Okey, saya pergi sikit kita kongsi sama. Tadi saya masuk bab 1, saya masuk bab 2 berkenaan dengan signifikan pemilihan projek. Kebanyakan kumpulan yang menghantar sini tidak menunjukkan dengan tepat kaitan projek dengan jabatan. Tak tunjukkan tepat. Memang kita uruskan getah, tapi nak pada ketepatan dia tu. Tunjuk tadi skala 1, skala 4 apa semua, tapi kita kena jelaskan lebih lanjut. Kemudian memenuhi kehendak pelanggan. Siapa pelanggan kita? Adakah penurih getah, pemborong getah, penghilang getah? Nyatakan. Okey, kemudian sejajar dengan agenda matlamat nasional. N55 ke tak nak pakai boleh. Ada yang baru kalau dekat negeri Perlis biasanya dia ada ada harapan ada buku dia dikeluarkan. Okey. Kemudian kaitan dengan keadaan dan ekosistem semasa. Tak ada ramai kumpulan yang tak menjelaskannya. Kemudian kaedah pemilihan projek dan analisis tadi kita dah tegur banyak kali lah. Kemudian outcome, sasaran berapa persen nak naik ke nak turun, kena nyatakan ya. Sekian daripada saya.